Good morning, everyone. Good morning, sir. My name is Tina, son of Arikma. My medical number is 25DDT 20F1028. I'm from DDT Ward A, and I'm going to present about how to install Ubuntu operating system virtually using VMware Player and VirtualBox on your Windows operating system. First step, we need to download VMware Player Workstation, which is used to install Ubuntu desktop. So step 1, we need to download VM Player from vmware.com and download the latest version, which is VMware Workstation Player 16.0.0 player. Secondly, we need to download Ubuntu desktop from the official website ubuntu.com/desktop. So there are lots of versions and compatible requirements, and so we need to download the perfect which is suitable for our laptop versions and requirements. Once we download VirtualBox or VM Player, we need to open it and click create new virtual machine. Once we click it, we need to start setting up the virtual machine. We need to click install disk image file ISO, which is Ubuntu, and browse it. We need to choose split virtual disk and set disk size around 20 GB because 20 GB is a minimum requirement for the virtual machine, Ubuntu desktop, because normally Windows need 50 to 80 GB because it's a big and major operating system. So for Ubuntu we need to click 20 GB and split virtual disk into multiple files. After that, we need to install Ubuntu by choosing ISO file and browsing it. After adding Ubuntu, close the file and play the virtual machine. Once we're done, the installation will start once the virtual machine runs. The installation will take 5 to 20 minutes, like that. If your RAM is slow, means it will take even more. Okay. For the second question, explore the Ubuntu and then discuss the difference between Ubuntu and Windows according to A. Default applications and software provided by Ubuntu. To find out the default software in Ubuntu, we need to click arrow downward, then click settings. Once we go settings, there are lots of options like display, mouse and touchpad, keyboards, shortcuts, printer, removal, media, color. You need to choose default application in bottom line. Once we done, there are so many default applications for several platforms, which is for web, they use Firefox. For mail, Thunderbird Mail. For calendar, they use text editor, music, rhythm box, videos, photos, image viewer. But you can select the other one. For example, for web, there is Firefox, right? But you can choose Google Chrome if in your desktop there is a Google Chrome means. For software and application provided by Windows, you need to click apps. Then you will find out this in this site, which is apps and features, default apps, offline maps, apps for website, video playback, and startup. So you need to click default apps. Apps and application is not a big difference,
Apps is a short form of applications. So for apps you can see there are, for email they use mail, for maps they use maps, for music player they use group music, photo viewer they use photo, video player they use films and TV. So in Windows also you can choose a different apps to use mail, maps, music player, photo viewer, video player and browsing. After this, Aiman Hakim will take over. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Hakim bin Muhammad Kafar. Nombor pendaftaran 25 DDT20 F1022. Hari ini saya ingin buat pembentangan tentang Problem Based Data 1 Operating System. Dalam tajuk PPT 1 ni adalah tentang Ubuntu OS. So saya akan buat soalan 2B dan 2C. Untuk soalan 2, dia minta supaya kita buat perbezaan di antara Ubuntu dan juga Windows. So saya akan buat perbezaan dari segi desktop environment dan juga file. Yang pertama, desktop environment. Okey, untuk desktop environment ni, kalau kita tengok desktop environment ni kan, untuk Ubuntu, saya akan tanya Ubuntu dulu. Okay, Ubuntu ni mungkin kebanyakannya mungkin tak berapa familiar lah, sebab kebanyakannya mungkin kita tengok kebanyakan pakai Windows. So dia agak, mana yang tak pernah pakai mungkin dia agak rasa pelik lah, sebab cara susunan, saya rasa perbezaan dia dari segi susunan. Kalau kita tengok dekat bahagian kiri ni, dia ada macam, orang kata macam, kalau Windows dia ada nama taskbar kat bawah tu kan, tapi dekat belah kiri dia sudah ada apps-apps yang mungkin kebanyakannya kita guna. Dia macam memudahkan lah. Kalau kita selalu guna apps, contoh kita selalu guna Word kan, kita guna Word selalu, so kita letak je tepi ni, apps kat tepi ni. So bila kita buka laptop, dia dah ada sediakan tepi ni, so kita tinggal tekan je lah kat sini, dia mudahkan maksudnya. Okey, lepas tu kalau kita nak pergi ke apps lain, kita tekan lah yang bawah ni, belah kiri bawah sekali ni ada banyak kotak, banyak kecil ni kan. Dia mungkin cara susun dia, mungkin dia macam lebih kurang handphone. Bila kita tekan lah, banyak lah kita keluar banyak. Ada dalam ni, ada calculator, ada berbagai lah dalam yang lain ni. So dia hanya sediakan kat tepi ni yang biasa kita guna, mungkin yang selalu contoh apps yang biasa kita guna letak tepi ni. Kemudian tarikh dan juga jam, pukul berapa, semua dia letak kat tengah-tengah ni. Kalau kita tengok dekat tengah-tengah tu, atas tu, secara kebanyakan Windows, kalau Windows, jam dengan tarikh kat mana? Kat belah kanan kan, bawah belah kanan, dekat dengan bateri semua. Untuk Ubuntu menunjukkan bateri saya tak pasti, macam tak ada dekat, tak ada dia tunduk dekat sini. Ini adalah untuk Ubuntu punya. Okey, kita tunjuk yang untuk Windows. Windows kebanyakannya mungkin ramai yang familiar, sebab sebenarnya operating system ni banyak, tapi kebanyakannya mungkin orang kenal yang desktop ni. Inilah bentuk yang kebanyakan orang kenal, desktop untuk Windows. Okey, inilah dia. Biasalah orang tengok kan, letak belah kiri sini sikit. Selalu kebanyakan orang letak belah kiri lah, letak apps semua banyak-banyak belah kiri. Kerja-kerja yang kita tak siap nak sambung semua letak kat sini, luar ni, desktop ni. Lepas tu bawah ni ada taskbar yang terjadi selekap, taskbar. Belah kiri kita ada Windows button, Windows. Lepas tu ada search untuk kalau kita nak cari mana apa-apa apps yang kita nak cari. Taskbar ni lah, di bawah ni yang apps yang kebanyakan ni. Contohlah kalau kita selalu dengar lagu, macam tak Spotify apps lagu ni kan, kita selalu dengar. So kita letak je kat taskbar ni, apa-apa nanti kita tak payah nak cari kat sini, kita tinggal cari kat bawah ni je. Okey, lepas tu bawah belah kanan dia ada bateri, dia ada sound punya ikon, dia ada wifi punya ikon, bahasa, jam, tarikh. Lepas tu kalau notification masuk ke, dia dekat belah kanan ni. Okey, ni lah untuk desktop. Kalau desktop untuk Windows lah. Kalau untuk button Windows ni, bila kita tekan, kebanyakannya orang tekan button Windows ni untuk setting dan juga reset atau shutdown lah.
Bila kita tekan belah kiri ni ada kita punya account Windows, ada file, photos, setting dan juga kalau kita nak shutdown, reset ke. Lepas tu dia letak semua apa kata application kita semua dalam ni lah. Dia ikut huruf. Contoh kalau ASS macam ni lah, dia susun A atas, lepas tu dia ikut susunan huruf. Lepas tu dalam ni dia ada productivity, ada Mac, ada email, ada Microsoft Store, ada Explore, lepas tu ada Word. Ini untuk desktop Windows. Seterusnya saya pergi ke file, pengurusan file ni. Untuk pengurusan file structure ni saya buat perbezaan dari segi backslash dan juga forward slash. Apa backslash dan forward slash ni, kalau korang selalu tengok kan, dekat contohlah kalau kita masuk satu file kan, kita masuk satu file, dia kan ada pecahan-pecahan lagi kan. Contoh kalau kita masuk ke download, bila kita pergi ke download, dia akan buat satu tanda yang sharing tu. Lepas tu lepas download dia ada lagi pecah dia. Lepas download dia pergi fotos, media, sound macam tu. So dia ada, kalau kita pergi ke sound dia ada apa-apa lagi pecah lagi. Macam tu lah dia ni kalau Ubuntu, saya buat untuk Ubuntu dulu lah. Ubuntu dia menggunakan front slash. Dia menggunakan front slash iaitu tanda yang dia punya sharing tu ke depan. So untuk pembahagian directory file dia menggunakan front slash. Kebanyakannya pun menggunakan front slash. Macam URL di internet pun kita menggunakan front slash. Kalau kat website kan, dia kebanyakannya menggunakan front slash. Unix pun menggunakan front slash, Mac OS pun menggunakan front slash. Ini untuk Ubuntu. Mungkin kebanyakannya lah menggunakan front slash. Tapi kalau Windows dia lain, dia guna backslash. Backslash dia yang ke belakang. So Windows dia buat perbezaan kat sini lah. Kalau macam tadi Ubuntu ke depan, kalau Windows, kalau Ubuntu ke depan, Windows dia buat ke belakang. Okay, perbezaan seterusnya saya buat perbezaan dari cache activity, iaitu kalau kita dah simpan file kan, kita kena letak nama kan, kita kena save dengan bawah nama apa kita simpan tu. Okay, untuk Ubuntu ni dia boleh simpan kalau nama tu sama, tapi syarat dia kena hurufnya berbeza. Contoh macam kat sini ada 3 nama, iaitu file, file dan file. Nama kita sebut sama kan semua, cara sebutan sama, tapi dia punya peletakan huruf tu beza. Macam ni semua besar, yang kedua nama dia mula besar, lepas tu kecil, yang ketiga ni semua kecil. Dia masih boleh simpan, tetapi dia kena ada beza huruf kat situ. Tapi berbeza dengan Windows. Windows dia punya, untuk kita simpan file tak boleh tau. Contohlah kita dah simpan file macam tadi, file kita dah simpan file lagi, new folder kita nak letak nama file juga, walaupun kita menggunakan, okay, pertama kita simpan file, huruf semua besar. Yang kedua kita letak file juga, tapi huruf depannya kecil. Walaupun dia berbeza huruf, tapi sebutan yang sama, Windows tak boleh simpan. Kalau kita nak simpan juga, kita kena file 1, file 2, file 3, kena ada tambahan lain juga. So untuk penyimpanan file ni, dia tak boleh letak nama yang sama lah, sebutan yang sama. Mungkin nak mudahkan kita supaya kita tak keliru lain kali kita nak cari kan. Saya rasa macam tu lah. Okay, itu saja perbezaan yang saya boleh buat untuk Windows dan juga Ubuntu. Kalau ada salah saya minta maaf, tapi itulah yang saya boleh kongsikan. Seterusnya saya akan sambung dengan saya punya kawan. Okay, terima kasih. Nama saya Muhammad Azim Mujahid dan saya akan continue untuk Aiman Hakim selepas Aiman Hakim. Okey, saya ambil bahagian di
Okey, untuk bahagian ini dia adalah proses sharing file daripada Windows ke Ubuntu ataupun vice versa. Okey, untuk step 1 dia, kita harus klik start menu, lepas tu kita open system setting. Okey, next step 2. Untuk step 2 pula, after kita dah buka system setting, kita cari yang network and internet function. Lepas tu step yang ketiga, kita under the change new network setting, kita harus klik the sharing option. Okey, lepas tu kita akan diberi macam yang dalam slide tu. Lepas tu kita harus network discovery tu kita harus turn on, dan file and printing sharing tu kita haruskan turn on juga dia. Okey, next step kelima. Sekarang kita akan guna Ubuntu. Okey, sekarang kita pilih file yang kita nak share. Lepas tu kita pilih right click file tersebut dan pilih prioritize. Okey, lepas tu step yang keenam. Lepas tu kita dah prioritize dia, kita klik sharing. Okey, lepas tu kita dah klik sharing tu, ada lagi satu iaitu pursuant sharing. Kita klik lagi tu. After tu dia akan pilih yang kita nak share. Lepas tu kita akan klik share this folder option. Lepas tu kita akan mesti beri permission untuk dia macam full control, change dan rate. Okey, after kita dah allow dia punya permission, kita akan tekan apply, iaitu step yang ke-8. Okay. After that, step yang ke-9, sekarang dekat Ubuntu tu, kita buka file dia and klik yang ada dekat tepi dia tu, the location. Lepas tu kita akan following the command search next bar. Lepas tu after dah kita command the search next bar tu yang connect to the server, kita akan klik on the connect button. Lepas tu macam dekat dia punya ni, macam dekat slide tu dia punya web server yang iaitu the Windows PC IP, Windows Share Folder Name. Okay, yang after that kita akan untuk yang step ke-11, dia akan meminta password untuk apabila anda nak share file tersebut. Okay, lepas tu macam kita dah set dah password dia, dekat sini dia akan tentukan anda punya identifier. Okay, lepas tu macam ni dia punya sebelah kat bawah tu yang ada tanda anak panah merah tu. Okay, step yang ke-12, sekarang kita akan register dia punya untuk file tersebut. Okay, contohnya kita akan register username, kita akan set a password untuk kita punya folder ini. Lepas tu after dah kita set username dan password dia, kita tinggal connect dia. Okay, step yang terakhir, step 13. Sekarang anda boleh akses semua file yang ada di Ubuntu, dan anda boleh juga transfer data anda, file-file anda daripada Windows PC, Windows 10 PC anda ke Ubuntu ataupun server dengan bantuan share folder proses tadi. Okey, itu saja tentang presentation pada saya. Itu saja presentation saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.